Hari ini topik kita kongsikan pada semua hari ini adalah bahaya berputus asa. Bahaya berputus asa. Sebab hidup kita ni diuji dari masa ke semasa. Kalau kita tengok kan, bila diumumkan datang virus coronavirus ataupun orang ampangan sebut COVID-19. Dia tak sebut kena virus dah, sebut COVID-19. Bila datang macam-macam kan? Antara yang bermasalah kan? Semua orang bermasalah. Tapi ujian tu setiap orang lain pandangan dia, sudut pandang dia lain kan. Pada orang yang berniaga lain, pada orang yang bekerja lain kan? Yang bekerja tu pula dah lah bekerja, kena bekerja dari rumah pula. Dah kerja dari rumah, kena lah ngadap anak pula PDPR. Marah ni. Lepas tu boleh handphone, marah je. Lepas tu buka sekolah pun marah juga. Baru boleh handphone dah buka sekolah pula. Dia kalau boleh tu, dia ayat kita nampak macam marah, tapi satu istilah dalam Islam kita letak tu sebagai berkeluh kesah, merungut, mengeluh. Saya pernah share dalam satu tajuk kita dulu, kitab Mughasyafatul Qulub ni, bagaimanakah kisah seorang Nabi yang mengeluh tu. Kemudian bila mengeluh, apa Allah Ta'ala sebut? Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun tu, tak disebutkan nama Nabi tu siapa. Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun tu tak boleh nak tembus satu keluhan kau terhadap aku. Macam tu Allah Ta'ala cakap. Itu satu tahap mengeluh, tapi kita akan sampai satu tahap lagi berputus asa. Berputus asa tak kisahlah apa sebab sekalipun. Sebab dia penyakit, sebab dia macam-macam kan? Penyakit, sebab dia susah, duit tak ada, sebab dia bukan dia sakit tapi anak dia sakit kan, sebab mak dia sakit kan. Ada satu episod tu minggu depan, esok lah, boleh tengok esok lah, Cik Rantau. Macam mana dia duduk umur dah 50 lebih, membela abang dan dua kakak, tiga skizofrenia mental. Bayangkan, yang seorang tak boleh panik, yang seorang dia tak boleh makan lambik, makan ubik, dia jadi tertekan dan macam-macam. Semua orang ada ujian dia kan. Tetapi jangan sampai tahap kita berputus asa. Jadi seringkali kita keluh kesah dalam apa juga yang dihadapi ya, tak kisah orang yang berniaga kocik-kocik pun masalah, berniaga tepi jalan pun masalah ya. Bayangkan sahabat-sahabat kita yang dalam dunia pelancongan pula, lagi parah. 5 tahun ada satu syarikat travel tu langsung tak tahu nak bayar apa orang. Dia dah bayar sewa kapal terbang tu setahun. Macam mana kan? Tak, ya boleh kejap boleh pergi, jap tak boleh pergi kan? Yang satu tu pula bukan hanya setahun untuk tiket flight, hotel kat Makkah Madinah pun dah bayar setahun kan? Dan dijangkakan pula sekurang-kurangnya minimum 5 tahun ada masalah nak roll balik kan. Ambil kata orang kata apa, semua ada ujian dia. Tapi kalau kita ni, kita kena faham satu perkara, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita ya. Bahkan dalam Quran pun disebutkan bahawa memang manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan kikir. Memang manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Alah, takkan tak boleh lah, susah. Kenapalah jadi macam ni? Dan kikir apa? Qadakut. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 22, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi qadakut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Bila mendapat kebaikan yang amat kikir, kecuali orang yang tetap mengerjakan salat, yang tetap mengerjakan salatnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang macam tu, kebanyakan. Jadi makna kalau orang tu tak qadakut, maka dia masuk dalam kategori orang yang tak ramai tu. Kalau qadakut biasalah qadakut tu kan. Macam tu. Ada seorang tu, semalam saya pergi program ada satu di surau, di Batu Cave. Dia kata ada seorang jemaah ni tuan,
Kata. Kenapa? Seorang jemaah ni tak pernah dia belanja dah. Kalau bawa makanan kat surau, dia ya tak boleh. Macam-macam alasan bagi. Kau lah pula bawa, tak boleh. Sekarang ni makan pun nyuruh berdosa tu. Dia lah cakap berdosa. Dia makan yang orang lain bawa free tu boleh. Yang dia tak bawa macam-macam. Kadang tu lah. Sebenarnya orang yang lagi kodokut kan, sejarah menunjukkan lagi kodokut orang tu lagi susah hidup kan. Dia jangan kodokut kan. Tu dia. Dia kodokut ni macam-macam tau. Dia bukan kodokut duitnya. Berkira. Dia tu masuk kategori kikir tu. Contoh lah, setakat bayar RM50, RM1 kuliah subuh tak datang. Contoh. Tu berkira tu. Kan? Mudah-mudahan saya tak macam tu lah ya. Setakat ni datang ya. Free mesti datang. Kan? Cuma sekarang ni tak tahulah kok ada yang tak nak datang semenjak tak boleh makan lagi ni kan. Tak tahulah kan. Hari ni mak tak ada harapan kan. Bukan. Kan? Tapi itulah dia. Kan? Berkira. Kan? Ada orang tu pula dia boleh ada duit dia ke sana kemari dengan bini dengan anak-anak Oh alhamdulillah dia tak kerakut, tapi dengan mak sendiri dia kerakut. Ada boleh pergi bercuti dengan anak bini, tak ada pelawar orang tua tu. Tanyalah mak kan tu. Ayah lah tak ada, tinggal mak tanyalah mak tu. Mak nak pergi tak? Tak apalah kau pergi lah. Tak apalah orang tu, tak adalah kecil hati. Orang tu cakap apa? Budi bahasa lah kan. Macam tu. Orang Negeri Sembilan ni budi bahasa. Siapa yang mana-mana pun semua cakap payah kan orang Negeri Sembilan ni banyak adat. Elok lah beradat, pada tak ada beradat. Biar mati anak jangan mati adat. Rupa ada maksud itu. Saya kaji gitu kan. Rupa mati anak ni kan ada orang dulu marah. Budak-budak sekarang marah. Budak-budak muda dia cakap apa hal lah pula sampai nak bunuh-bunuh anak pula. Rupa-rupa bila budak tu tak ikut adat lah, kurang hajar lah, kira menjatuhkan maruah keluarga, memang elok lah mati budak tu. Macam tu lah kira bila tang sakit tu kan. Adat ni dia ada kaitan dengan adab sebenarnya. Ada cara bercakap macam mana kan. Dia nak pergi Minang kan, nak pergi Minang, pergi dia ngadap dulu, tanya sikit adat, tanya pak saudara yang seorang tu. Pak Ngah kata minggu depan ni anaknya dia nak pergi nak nikah itulah kan nak pergi Minang, nak pergi Mesir ni kan, nak ajak Pak Ngah pergi. Tanya Pak Ngah tu, dia macam mana orangnya? Orang mana? Orang Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpur. Belah mana? Greenwood. Oh, dia ikut adat kita tak? Rasa macam tak ya. Kat mana biar awak manjat kat situ anjing nyalak kata. Pola maksud tu. Dia ikutlah adat tompek tu. Kalau orang tu tak ikut adat, tak payahlah kita beria benar lah. Kau mana kawan tu kan? Kan? Ini kawan tu dah tak ada adat, kita lah prepare tu adat yang untuk lembaga duduk depan tu. Berapa lu kawan tu? Kan? Kan banyak jadi macam tu kan. Jadi pandang tu. Rupa-rupanya ada satu pepatah Aceh kata, dia kata kalau mati anak ni ada kubur, mati adat mana ada kubur, tak ada nampak. Habis bila adat mati habis, tak ada siapa pun ni. Itu sebab saya tu berbual dengan beberapa penceramah di Negeri Sembilan ni, kita kena tengok balik adat-adat Negeri Sembilan tu, kena bawa dalam ceramah, kongsikan dengan orang kan. Itu nak orang tak tahu. Itu Ustaz Farid Ravi. Ustaz Farid, siapa yang tengok forum saya dengan Ustaz Farid Ravi tu tengok online. Ustaz Farid kata bila kita berguru kan, Ustaz Farid dia bagi yang berburu di padang data tu. Dia lah beritahu apa maksud itu Ustaz tu. Berburu di padang data dapat rusa berbalang kaki tu. Rupanya kalau berburu, mana orang berburu kat padang? Orang berburu kat hutan. Itu dia perasan dia dapat rusa, wah dia dapat belalang tu yang berbalang kaki tu. Nampak tak? Itu indah orang tu tua dulu punya bahasa kan. Biar tu maksudnya berguru kepala ngajar macam bunga, ibarat bunga kembang tak jadi. Belajar tak warna, tak betul-betul belajar, mana nak dapat ilmu kan. Dia belajar angkat takbir, haru sampai tahiyat. Macam mana kan.
main ikut-ikut dia, konon lah belajar macam tu lah lebih kurang. Panjang botol bunga gitu ini kan, dah lama tak datang macam tu lah. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak cerita keadaan di kita kan, kojap 2,700, kojap 3,000 lebih, kojap 2,500. Sahabat saya kat Melbourne, yang saya pernah pergi tu kan, saya tanya, macam mana keadaan di Melbourne? Itulah kami panik hari tu. Kenapa? Kami dah lama tak ada kes, tiba-tiba ada 13 kes baru tu. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Dia terperanjat. Kita 3,000 relax makan kat kedai tom yum tu. Kan macam tu lah kan. Bila ada 13 kes baru, dia langsung lockdown. Bukannya PKP, bukan MCO, dia lockdown. Tutup, semua orang tak boleh keluar rumah. Alhamdulillah, masuk hari ni dah 13 hari tak ada kes baru. Kita tuan-tuan fikirlah tuan-tuan, patut hari tu ni tak ada lah nak ngajar dah. Patutnya kalau nak tutup betul-betul 2 minggu. Lepas tu orang sambunglah balik macam biasa. Yang penting turunkan betul-betul. Dia PKP dekat negeri ni, PKPB negeri ni. Yang ni lah mereka lintau cari negara yang PKPB. Nak duduk kat sana. Lah. Ni pandangan ni lah kan. Saya kamtori kan, saya cakap je. Jadi Allah Maha Sempurna menjawab semua keluh kesah manusia. Apa keluhan kita? Aku ponik ya Allah, penatnya aku ya Allah, tak tahan aku ya Allah. Dalam surah An-Naba ayat 9 Allah jawab, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Allah bagi jawab. Aku tak sangguplah dengan ujian ini ya Allah. Surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Aku tak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bantu kenapa lah susah betul masalah ni, borek betul, duit tak ada, gaji tak ada, kad kena talan, minyak motor habis. Kenapa lah macam ni? Anak duduk rumah pula, la ilaha illallah. Kan? Tu hari tu dia marah tu. PDPR kan, marah. Susah. Jadi cikgu makan gaji buta dekat tu. Macam tu pula dah khabar. Nampak macam mana kan? Keadaan dia dah macam tu. Ada sahabat kita di Sarawak tu lagi lah, kat Belagus. Daripada Kuching nak sampai ke kampung kat Belagus tu 10 jam lebih. Bukan jalan macam kita, dengan rakit, dengan kapal, sampan nak sampai ke sana. Lepas tu daripada situ paling dekat kat mana apa nama? Apa nama bandar tu? Pekan tu. Cikgu itu kena pergi kat pekan tu untuk simpan masuk dalam laptop boleh balik semula untuk mengajar. Dah lah sekolah tu elektrik pun tak ada. Kita nak mengeluh sebab kita punya mengeluh kita punya ni apa, handphone tak ada lah apalah. Dia lagi tahu. Jadi dah lah tu dia punya elektrik tu catur lah tu pakai generator. Copek-copek aja ada rapat kat tu, dia tunjukkan dia. Tu saya cakap dah basuh lah. Dulu masa 2-3 tahun lepas, saya adalah dalam ceramah saya sebut, tak lama lagi, saya sebut masa tu belum PKP, tak tahu pasal corona ni. Saya cakap lah, tak lama lagi budak-budak pergi sekolah tak bawa buku dah, dia bawa tablet. Saya cakap cikgu pula cakap buat latihan dalamnya, dekat dalam tablet tu, dalam folder nombor berapa. Malam kan, sebelum tengah malam email kat saya, rupa botol-botol jadi hari ni. Tak ada lah sangkut pula benda tu. Jadi apa yang patut buat sebenarnya, sekarang kerajaan dah kena fikir, tak boleh bagi buku teks dah. Skim pinjaman buku teks tak ada, skim pinjaman tablet. Senang. Setiap minggu cikgu akan semak tablet tu, ada tak PUBG dalam tu? Ada tak video-video dalam tu yang bukan-bukan, yang bukan tujuan pelajaran dalam tu? Itulah kerja cikgu pula, spot check. Lepas tu cikgu-cikgu pula dah mula dah kena rakam ceramah dia, apa pengajaran dia. Hari ni bab 1 bab rakam, bab save. Jadi besok tahun depan bagi link kat budak tu. Budak tu boleh tengok 2-3 kali, tak faham balik rumah kan boleh ulang lagi, tak faham boleh ulang lagi. Macam tu lah. Buat latihan dalam folder nombor 3, tengah malam kan email kat saya. Macam tu lah. Kan? Tak boleh cakap susah budak nak faham. Orang tua pun ada grup WhatsApp.
Budak-budak yang kadang betul tak cucu-cucu yang nunjuk macam ni awan lah, tokannya awan lah, macam ni dia pandai kan. Tu sebab kita kena faham juga. Ada orang lagi susah pada kita, ya, susah macam mana. Kemudian maka kalau rasa susah mana, surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6 Allah Ta'ala beritahu apa? Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian adalah yang malu, aku rasa aku tak boleh lah hadap benda ni. Surah Yasin ayat 82 Allah Ta'ala beritahu, iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata boleh lah, jadilah. Aku stres ya Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Wa zakarullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Sia-sia yang benar dan baik ada. Itu satu keluhan tu. Berio aku nolong ni, apa bono hapah pun tak dapat ada. Surah Al-Zalzalah ayat 7, siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah sekalipun, maka dia akan mendapat balasan dia. Lepas tu aku sesedih sangat ya Allah. Surah At-Taubah ayat 40, janganlah bersedih hati, sesungguhnya Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ni pagi ni nak bagi berita tenang je, jangan susah-susah hati kan. Apa ada hal katakan. Orang lama macam tu lah cakap kan. Apa pening-pening? Saya kalau setiap kali buat dengan orang sini tu, apa pening-pening kan? Apa susah-susah hati kan? Kita kena ke dia. Macam tu lah ayat yang paling best sekali. Apa dah hal kan? Kan. Tapi memang tu ayat apa ni? Kalau kita ada masalah berjumpa dengan orang, apa ayat yang paling kita tak suka sekali? Dan faham benar masalah kau ni, itu paling kita tak syukur ni kan. Dan faham benar tu, sebab itu adalah ayat pantang bagi kaunselor. Baru saya tahu kaunselor tak boleh cakap saya faham perasaan awak, tu tak boleh cakap. Itu lagi menyakitkan hati orang yang tengah meluahkan perasaan dia. Ada kan, ada budak ni, saya dah jumpakan dengan Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor. Dia ada masalah, ada seorang budak ni umur 13-14 tahun. Dia kata, dia sampai dia cakap, kenapa aku diciptakan, kenapa aku ni hidup atas dunia ni, kalau aku tak hidup kan elok tu. Budak tu sampai macam tu. Rupa-rupa budak ni jadi mangsa buli. Ya kan, orang kalau dia takan hari-hari dia boleh jadi macam tu tu. Nak pula dia budak lagi baru nak hidup kan. Macam ni depan saya semua muka tertokan saja, mana lama tertokan tak apa. Kan pengalaman dah banyak kan. Waktu tanya kan, saya pernah buat contoh makin ayah-ayah anda yang ada ni. Contohnya sorry hidup tu, Allahu Akbar kan, tapi lama-kelamaan anak semua lapis, anak ada kejaya, anak dah ada kehidupan masing-masing. Kita pun dah boleh ni kan. Entah haji siapa lah. Dah menantu kan? Belum ni? Belum. Tapi dah besar-besar lah anak. Dah pencen kan? Belum kan? Ada yang dah pencen. Kau dah pencen. Kau jap masa berlalu. Keadaan dah. Tapi bila fikir-fikir, dulu susah kan? Itu yang hebat kan? Kita boleh cerita kesusahan kita hari ni. Tapi kalau hari ni susah, tak payah cerita, memang tengah susah kan? Itu yang bila saya pergi repair rumah susah tu semua. Ada lagi senarai rumah yang kita tak sampai nak repair, dalam proses nak repair lah. Yang tak keluar TV pun banyak kita nak repair ni. Tapi ya Allah, tahu kalau tengok rumah tu tak sangka ada orang dalam tu. Kini ingat rumah tinggal kan, bumbung pun macam tak ada bumbung, ada dalam tu. Pada rumah buruk lah. Bilik satu, anak 6, macam mana tu? Tu kaedah mungkin. Bilik tu pun buat tukar baju, 6 anak tu.
Macam mana tu? Yang faham-faham lah kan. Tak, macam mana keadaan tu kan? Makna kata Tuhan uji. Lepas tu dalam anak lain 6 orang, adalah seorang sakit kena sawan. Anak ni kena sawan, kalau kena sawan tu, kalau tak doreh kojutkan dia, sodarkan dia pada sawan itu, dia akan meninggal. Dan dia satu-satunya ada sakit macam ni di Johor. Sawan tu memang jarang jadilah untuk orang lain, jarang berlaku. So satu-satunya kes di Johor budak tu. Jadi mak ayah dia sambil menangis cerita kat saya tu, dia kena bodok budak tu, bukan kojutnya, tak, kena pukul sampai budak tu sakit, baru dia elok. Jadi kalau orang yang tak tahu, orang cakap gila kau ni nyekso budak, tak, memang dia kena pukul budak tu. Tu saya tengok pintu bilik air kan, orang bilik pintu bilik air kan, daun pintu satu, dia 2 pintu macam ni agak. Wih, bang tengok seperti macam mana tengok pintu ni kat mana, rupa pintu lemari. Dalam cerita nak tunjuk, dalam rumah dia tu dia guna barang-barang terpakai, tapi rumah dia bersih, kemas. Bilik air tu memang buat itu supaya mudah, takut anak dia kena sawan bilik air, dia boleh masuk, dia kata. Macam tu. Yang kena sawan tu anak sulung 21 tahun. Konon demam panas waktu 15 tahun. Dulu aktif, pandai, cerodik, aktif sukan. Konon sawan ni tarik, langsung mak ayah yang semua sedih. Saya kata sabar, adalah hikmah tu. Baiklah rumah. Alhamdulillah kita bawa lepas tu, yang paling comel tu adalah sponsor, banyak pula sponsor. Kita cat, kita pasang shilling. Yang paling comel bagi katil seorang satu anak tu. Dan mak ayah dapat katil baru tu, saya comel. Ni mak ayah dapat katil baru, dapat bilik baru, ni bertambah ni. Oh tak, dia kata. Saya kata macam tu. Dia kata tak apalah, kalau dah joki kan, dia kata itu lah kan. Ya. Dan sampai satu tahap keluh kesah ni membawa kepada putus asa. Putus asa ni yang kita tak nak ni. Kita tengok kadar kes bunuh diri, tekanan perasaan sampai nak bunuh diri sangat tinggi. Malahan di Malaysia tekanan sampai nak bunuh diri ni, kat hospital ni, seawal umur budak tu 12 tahun dah ada kes. Dah ada kes. Sekarang budak sekarang tengok drama kan, drama Korea ni, tojun. Mak abah sibuk kan? Jadi apa sebab tu? Putus asa ni merupakan salah satu keadaan yang boleh dialami oleh siapa pun kan, semua boleh jadi. Namun ketahuilah bahawa putus asa sebenarnya bergantung kepada dalaman diri kita sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya kita boleh hilangkan putus asa dari dalam diri kita. Kuncinya pun mudah saja, iaitu dengan cara selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Walau sesulit mana pun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Jepun, dia target belajar tu, dia nak dapat seboleh A, tapi dia dapat 10 A 1 B. Tu yang paling ramai terjun mati bunuh diri tu. Kalau kita dapat 10 anda anak kau, itu kita. Kat Jepun lain pula. Itu sebab Perdana Menteri dia kalau dia target pertumbuhan ekonomi dia 90%, dia dapat 89. 89 dapat 90, 1% kena dapat 90, maka dia akan lepas jawatan. Itu Menteri Jepun. Kalau kat Malaysia 90 dapat 89, ini pencapaian terbaik kita. Tu ayat kita. Betul tak, beza kan? Kalau perasan lah. Tak, bukan kata apa semua orang macam tu. Orang Malaysia memang macam tu. Okey lah tu ayat daripada tak ada ayat orang kita kan. Tak, tapi eloklah macam tu, senang hati kan, senang hati. Tu sebab lepas kuliah tu relax, ada minum kat surau tu, kena saman lah, janji minum kan. Dia tak kisah kan ada kata apa kan. Itulah tuan-tuan, kita jagalah kan macam tu. Mengapa keadaan begitu? Kerana kebanyakan orang mengalami putus asa ada 2 sebab. Dia putus asa 2 sebab. Pertama, ketika ditimpa musibah dalam hal dunia seperti sakit, gagal dalam pekerjaan, pelbagai cubaan dan dugaan, lain tak bukan merupakan ujian dari Allah dalam kehidupan. Dan kedua,
ketika terjerumus dalam dosa. Yang pertama tadi, dalam kehidupannya gagal kerja, gagal ujian, gagal belajar, kan, berniaga tak menjadi. Contohnya berniaga ni kalau tipu, berniaga ni pun tipu dekat orang, berniaga ni rugi pula, kan. Dia kalau sabar tu, tak ada orang tahu-tahu berjaya dah. Yang kedua, terjerumus ke dalam dosa-dosa yang membinasakan, contohnya terlibat dengan maksiat, dan kemudian dia sendiri menimbulkan anggapan bahawa dirinya dosa ni Allah tak akan ampunkan, Nabi laku ni. Walhal sebagaimana yang kita tahu, Allah Ta'ala ini adalah Tuhan semesta alam yang maha pengampun. Sebesar atau seberat apapun dosa kita, selama mana kita mau berusaha bertaubat dengan sebenar-benar taubat, nescaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Saya baru pagi semalam saya sarapan dengan Ustaz Kazim dekat dia punya tu lah, dekat Barakah ni. Macam-macam dia cerita, tolong terbalik kau jual kat orang. Ya, Alhamdulillah, ada je rezeki Allah bagi kat dia, hikmah bagi kat pusat pendidikan gitu. Alhamdulillah, lagi orang baik, lagi orangnya, Alhamdulillah, dia kata. Itu sebab dia fokus pada Al-Barakah tu. Dia kata, apa yang orang tak baik? Ya tuan-tuan, apa ni, sekarang dia ada satu negara tu pula, sepejamah luar langsung tak boleh masuk, kata. Asal luar pada negara itu tak boleh. Banyak pahala. Ingat kok Covid ni rupa-rupa ustaz negara itu tak kena panggil ceramah, hanya panggil ustaz negara luar je. Tu lah pencur. Parah. Adalah satu negeri tu, kan, kalau saya sebut kan marah lah raja negeri tu. Sekat macam tu lah. Kita jangan berpening kepala. Ni vaksin ni halal. Itu forum itu tengok tak? Okey dah tu. Handa-handa dalam tu, round table. Mana? Dr. Zahar, ada mufti-mufti, ada menteri agama, ada. Apa kena takut? Dia dalam Facebook ni banyak nak fatwa Facebook tu banyak. Injection ni berubah DNA, gila betul. Macam mana? Tu sebab buat masa ni mana-mana yang pergi jangan pergi luar negara dulu. Bukan apa, kadang-kadang dia bercampur kat dompet orang ramai tu. Kan? Sebab kita kena faham, menjadi masalah complicatednya virus ni, dia setiap negara tak sama. Malaysia lain, Rusia lain, Amerika lain. Tu sebab paling risau kita pergi kat luar, ada pula yang kat dompet tu ada yang orang luar-luar negara yang kita tak tahu, yang pendatang-pendatang ni kan. Kita jangkit pada dia, kita tak tahu tak siapa orang ni. Jadi virus yang kita pakai tu belum tentu, vaksin kita pakai tu belum tentu sesuai. Sebab dia tak mana datang ni. Kita ni memang ada masalah tuan-tuan, nak buat macam mana. Terutama kan kita, kalau negara kita nak New Zealand, kita tengok dekat negara Australia, dia strict pintu masuk dia. Tak boleh masuk. Orang luar tak boleh masuk, melainkan memang macam-macam ketat prosedur. Kita pintu masuk kita ni banyak kompromi kan, itu masalah itu. Kan? Kenalah jaga-jaga tuan-tuan kan. Itu yang tiba-tiba bodoh, maka kita tak bagi masuk. Tengok ke ramai. Macam mana tu? Jadi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat 56 dan surah Az-Zumar ayat 53, yang bermaksud Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jangan ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka itu daripada dua-dua ayat tu memberitahu bahawa Allah melarang kita putus asa, kerana putus asa itu hanyalah untuk orang-orang yang sosek, orang yang tak ada pegangan, orang yang tak ada agama. Jadi jangan putus asa. Matilah macam ni, mati lagi baik. Itu orang tak ada agama. Kita betul ada agama, aduh mana Allah nak bagi kat aku. Kau accident ni berarti tak tahulah apalah joki Allah nak bagi kat aku ni. Tahu je kat tu kan. Kau dah mamam Allah nak bagi dan rehat kat rumah. Tak tidur diam kan. Macam tak apa ni. Tak tahu dia aku ni kahwin. Poning kan dia, macam mana anak lebih kurang sama besar. Ni nak kahwin, nampak nek lah dia. Tak apalah. Adalah joki kau bagi sedekah, bagi makan orang datang kan. Macam itulah. Jadi 3, sikit ni.
timing tu saya jaga insyaAllah ni. Tiga bahaya putus asa dalam Islam di dunia. Terlebih lagi berputus asa tak rahmat Allah. Makna putus asa ni, kita rasa macam putus asa pada kerja, putus asa pada tak. Kadang-kadang kita lupa rahmat Allah lagi besar pada tu. Kadang Allah tak bagi apa yang kita minta. Kadang Allah bagi apa kita minta sama macam kita minta. Kadang Allah juga tak bagi sebab Allah nak bagi lagi baik lagi. Kadang-kadang Allah tak bagi, rupa-rupanya Allah simpan akhirat untuk kita yang lagi baik lagi untuk kita. Jadi sangka baik kan? Bahaya yang pertama, bila putus asa, seolah-olah nombor satu, kita lupa kepada kebaikan Allah kepada kita. Itu nombor satu. Bahaya putus asa ini menyebabkan kita lupa terhadap kebaikan yang Allah berikan. Hal ini seperti mana yang telah tersirat dalam makna salah satu firman Allah dalam Quran yang bermaksud, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengan rahmat itu, dan apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Surah Ar-Rum ayat 36. Maka daripada ayat ini dapatlah kita ambil pengajaran bahawa sikap putus asa membuat kita lupa pada kebaikan yang pernah Allah berikan kepada kita. Sedangkan waktu Allah Ta'ala dah bagi kebaikan tu, kita rasa senang dan gembira. Tapi bila dia beri musibah, kita terlupa, ya? Kerana tertutup oleh sifat putus asa. Dalam Islam, istilah lupa kebaikan atau lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita samalah juga diistilahkan sebagai kufur nikmat. Itu pertama. Bahaya yang kedua, akan menjadi manusia yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Sebab apa? Dalam firman Allah SWT, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperolehi kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh satu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surah Al-Hajj ayat 11. Dia duduk tepi je, sudah kebaikan pun tak dapat, apa pun tak dapat, kan? Dan tempat lah tu lari pula, kan? Berbalik pula dia ke belakang. Bila dia uji musibah pula, putus asa, kan? Maka orang yang diterima musibah dan berpaling ke belakang, dia akan rugi di dunia dan di akhirat, yang mana kerugian itu adalah kerugian yang nyata. Sebagaimana yang dapat kita maknai dan fahami bahawa orang yang diterima musibah dan berpaling ke belakang bererti menandakan dia adalah orang yang putus asa kerana dia semakin melupakan Tuhannya. Orang putus asa, dia tak ingat Allah. Memanglah orang sakit, doktor cakap, saya kalau menurut perkiraan saya ni 3 bulan je lagi. Tapi kalau dia kuat, dia manusia, kita ikhtiarlah cara lain. Jumpa imamnya, jumpa orangnya, jumpa orang dia pandai. Alhamdulillah, 3 bulan, 6 bulan hidup setahun lah, 2 tahun lah. Doktor tu mati dulu. Contoh nak cakap apa? Doktor tu salah tengok rupa X-ray dia, tengok kan, macam tu lah tuan-tuan, kan? Kita nak cakap apa, kan? Kita nak ambil alih kuasa Allah Ta'ala ni apa pasal? Memanglah dia cakap tengok keadaan semakin, itu sebab ada doktor yang pandai tu, dia cakap tengok keadaan semakin teruk, tapi cubalah ikhtiar mana-mana yang boleh, kan? Balik dululah, kita kat sini tak ada ubat dia dah nak bagi ni, kan? Tapi saya akan bagi ubat tahan sakit, polik-polik penyakit, kan? Datanglah jiran seorang ni, ada orang buat untuk seko ni, adalah orang buat tu, dia hambui belakang kau. Kau jumpa tak? Ada tak jumpa bunjut kuning tu? Ada. Rupa sup bunjut itu masak tu, dia buang kat belakang tu. Tu jumpa. Gila betul lah. Yang ketiga, sama darjatnya. Itu bahaya yang ketiga. Yang kedua tadi rugi dunia akhirat. Bahaya yang ketiga, dia menyamakan darjatnya dengan orang yang kafir. Sebab benda ni juga dinyatakan dalam Quran, wahai anak-anakku, pergilah kamu
maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surah Yusuf ayat 87. Kan ayat ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya ketika sedang berikhtiar berusaha nak mencari apa ni Nabi Yusuf masa tu. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pengajaran bahawa di saat kita berusaha terhadap segala sesuatu, maka janganlah berputus asa atas rahmat Allah SWT. Kerana keputusasaan itu hanyalah milik orang kafir. Sehingga apabila kita berputus asa, maka kita sebanding dengan orang kafir. Demikianlah ketiga-tiga bahaya yang saya sebutkan tadi apabila kita berputus asa di atas dunia. Terlebih lagi berputus asa atas rahmat Allah, Tuhan semesta alam Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka kita akan menjadi manusia yang sangat-sangat rugi. Maka kesimpulannya dapat kita petik, apabila kita memang mengaku Islam dan beriman pada Allah SWT dan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, maka tidak seharusnya kita berputus asa, kerana putus asa itu dilarang dalam ajaran Islam. Walaupun kita berdosa sekalipun, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT selama mana kita mahu bersungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan syariat Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, kerana Allah SWT adalah Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itulah saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Untuk hari ini simple saja, jangan kita berputus asa atas rahmat Allah. Tak lama kan, tak sampai 2 bulan kan nak poso dah. Wajib, ya kan. Harap-harap janganlah kita tarawih kat rumah kan. Jadi tolonglah jaga penjarakan. Tahun lepas 100 lebih ke 200 lebih pun kita semayang kat rumah. Harap walaupun dah 2-3 ribu ni, dengan vaksin dengan dah injek vaksin, kata pengarah kesihatan, kalau lebih 80% rakyat Malaysia yang dah ambil vaksin, maka tak ada lagi dah sekatan rentah negeri. Mudah-mudahan. Dia bukan kira raya benar, poso kan. Mana tak ada dah fikir dah raya tu kan. Itulah dia. Korban ada tak tahu ni? Berapa ekor? 2 ekor. Dah ada 2 ekor. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya pada hari ini. Minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun simple poin kita pada pagi ini, maka tanamkan dalam diri kita, jangan putus asa. Berusahalah ikut kemampuan kita, jangan kita putus asa, terutamanya dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi manusia yang rugi di dunia dan di akhirat. Itu saja pada saya tuan-tuan. Yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.